Assalamualaikum, selamat datang ke channel Nazar Abdullah. Channel yang membahaskan berkaitan alam perbonsaian. Pada perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada anda bagaimanakah caranya kita melakukan sisip pucuk dengan menggunakan akar pokok bugembil. Baiklah teman-teman ya, sekiranya anda ingin mengetahui bagaimanakah triks ataupun cara yang saya akan kongsikan kepada anda dalam perkongsian saya pada kali ini, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya pada kali ini dari mula hingga selesai. Jangan di skip ya. Tetapi sebelum itu, pastikan anda aktifkan tombol subscribe dan tekankan tombol loceng supaya anda dapat membantu memperkembangkan lagi channel Nazar Abdullah dan dapat memberi semangat saya untuk terus berkongsi kepada anda berkaitan alam perbonsaian, terutamanya berkaitan dengan pokok bugembil ataupun pokok bunga kertas. Baiklah, teruskan bersama perkongsian saya pada kali ini. Sejak akhir ini, ramai peminat dan juga penghobi bonsai menjadikan pokok bugembil sebagai suatu bonsai yang sangat menarik. Bukan saja menarik, malah indah dipandang dan sekaligus dapat memberi ketenangan kepada perasaan, terutamanya pada masa pandemik COVID-19 sekarang ini. Jadi terdapat pelbagai cara mereka lakukan, termasuklah pencantuman, penggabungan dengan marker stek ataupun cabang dan juga melakukan berbagai-bagai cara. Dan salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan menggunakan cantuman tunas dengan menggunakan batang ataupun cabang ataupun pangkal daripada pokok bugembil yang lain-lainnya, di mana sudah pasti hasilnya nanti akan menjadi sebuah bugembil yang sangat cantik, menarik dan juga mempunyai seni tersendiri. Malahan insyaAllah akan mempunyai nilai sebuah bonsai yang sangat tinggi. Justru itu untuk perkongsian kali ini saya ingin berkongsikan kepada anda salah satu cara ataupun teknik yang anda boleh lakukan sekiranya anda ingin memiliki sebuah bonsai yang unik, terutamanya dari segi batang yang berlian-liuk ya, dan mempunyai mungkin warna bunga yang beraneka warna, dan insyaAllah akan mempunyai saiz ataupun ciri-ciri sebuah bonsai yang pasti bonsai yang menarik. Bukan saja menarik, malahan akan mempunyai nilai yang agak tinggi. Baiklah teman-teman ya, untuk itu pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini dari mula hingga selesai agar anda terus dapat mengetahui apakah trik ataupun tips yang saya akan kongsikan kepada anda dalam perkongsian saya ini, iaitu salah satu cara untuk kita menghasilkan sebuah bahan bonsai ataupun bonsai yang cantik dan menarik dan insyaAllah bernilai tinggi suatu masa nanti. Teruskan bersama perkongsian saya ini. Baiklah teman-teman, perkara yang pertama sekali yang kita perlu sediakan ialah kita perlu sediakan akar daripada pokok bugembil. Ini adalah akar daripada pokok bugembil ya teman. Ya, okey. Yang penting teman-teman, apa yang anda perlu pastikan terlebih dulu pada akar-akar ya teman. Pastikan akar ini masih segar ya teman, masih segar dan sehat dan sesuai, dan pastikan ia sehat ya. Itu penting. Dan sekiranya anda ingin membuat bonsai dalam program awalnya teman, pastikan anda mencarikan akar yang berbentuk macam ni ya, yang sudah mempunyai liat-liuk lekuk-lekuknya macam ni. Ini adalah merupakan salah satu ciri bonsai pada bahagian bantangnya, yang iaitu memerlukan bentuk yang berlenggang lingkup berliat-liuk macam ni. Itu adalah ciri-ciri yang anda perlu sediakan ataupun anda dapatkan pada akar yang anda ingin gunakan sebagai untuk anda jadikan sebagai bahan bonsai nanti. Okey. Lepas tu teman, apa yang anda perlu lakukan adalah teman ya, sebelum itu teman, anda perlu menyediakan media tanamnya teman. Untuk melakukan proses ini, pastikan anda menyediakan barang-bahan seperti gunting ni teman, gunting ya. Okey, pisau cutter ni teman ya. Okey, sikat gigi. Okey, dan juga gunting biasa teman. Okey, lepas tu di sini untuk mengikat nanti teman, saya menggunakan seal tape ya, ataupun selotip. Okey, anda juga boleh menggunakan kertas aiskrim ataupun juga tali guni dan lain-lain bahan yang anda boleh gunakan untuk mengikat. Okey, itu adalah untuk mengikat. Okey, manakala untuk penyediaan bahan media tanam, di sini saya menggunakan kokopit di mana kokopit satu bahagian nanti. Lepas tu kita menyediakan satu bahagian tanah bakaran sampah ya. Ini adalah tanah bakaran sampah.
Lepas itu teman, saya juga menyediakan dua bahagian tanah subur. Ini adalah tanah subur ya teman. Sama ada tanah subur ini Anda dapatkan daripada pohon bambu ataupun daripada pohon pisang ya. Boleh teman ya. Yang penting tanah itu subur, bebas daripada bahan-bahan yang meracun. Okey, lepas tu teman, apa yang anda perlu sediakan di sinilah anda akan sediakan sebuah pot teman. Okey, pasti anda menyediakan sebuah pot yang agak besar ya. Okey. Kemudian teman, apa yang anda perlu lakukan adalah anda juga perlu menyediakan bekas teman. Ini adalah bekas untuk anda meletakkan air, di mana nanti air ini adalah bertujuan untuk kita gunakan air bersih teman ya. Gunakan air bersih. Air ini adalah berguna nanti teman untuk kita mencuci akar ini teman. Okey. Baiklah teman, kita lagi bahan yang kita perlu sediakan, kita akan sediakan beberapa stek batang ya. Batang dari pucuk ataupun cabang pokok bunga kertas yang lain. Teman, di sini saya mengambil beberapa jenis cabang teman dari pokok bunga kertas yang mempunyai berbagai warna. Di sini kita bukan fokus untuk kepada warna ya teman. Di sini kita fokus kepada bagaimana kita melakukan sambung sisip kepada akar ini nanti. Okey. Ini adalah beberapa peralatan yang kita perlu sediakan ya teman ya. Okey. Okey, baiklah teman-teman, sekarang kita ke langkah yang pertama. Okey, pertama sekali teman, apa yang kita perlu lakukan ialah kita akan mencuci dulu ya teman. Kita akan cuci akar ini dulu ya. Sebelum kita mencuci teman, kita potong dulu bahagian yang kita tak perlukan ya. Okey, kita potong teman ya. Tengok teman-teman, akar ini masih segar ya. Masih ada lagi hijau-hijau ya. Okey, itu tandanya akar ini masih segar. Okey. Kita potong bahagian atasnya dulu. Macam tu. Okey, nampak? Okey. Kita potong saja. Nampak? Okey, lepas tu teman, apa yang kita lakukan sekarang adalah kita akan mencuci ya teman. Kita akan cuci akar-akar ni dulu ya. Masukkan air dulu dalam bekas ni. Anda juga boleh menggunakan untuk mencuci teman. Anda boleh menggunakan sikat gigi ya, yang sudah tidak digunakan lagi ya. Boleh saja teman, asalkan benda tu boleh digunakan untuk kita mencuci ya. Kita cuci dulu. Baiklah teman-teman, sekarang kita ke langkah seterusnya. Langkah seterusnya adalah teman, kita akan melakukan penyambungan sisip ya. Kita ambil bahan tadi, iaitu ranting daripada ataupun stek daripada pokok bunga kertas tadi teman. Okey, teman, kita ambil ni satu ya. Ingat teman, untuk stek ni ataupun cabang ni teman, ataupun ranting, pastikan yang sudah berbunga teman dan sudah tua ya. Itu penting sekali. Kita tak perlu menggunakan terlalu panjang. Cukup hanya lebih kurang 15 cm macam tu saja teman. Ataupun 3 cm macam tu. Lebih kurang macam itulah panjang ya. Tak perlu panjang sangat. Okey. Kita cuba buat lebih daripada satu ya. Okey, itu. Dua. Ini satu.
3. Satu merah satu. Ini satu. Empat. Tambah ini satu. Satu dari empat. Dua. Ini satu. 5. Ini satu. Oke, kemudian teman kita lakukan, kita buat dekat pangkal ni ya, ingat teman pangkal ni ya. Kita buat bentuk V ya, kita sayat bentuk V. Okey, macam tu ya. Pak. Macam tu. Okey. Okey. Tu ya. Okey. Nampak ya? Bentuk V ya. Okey, macam tu. Okey, sekarang kita ke langkah seterusnya di mana kita akan membuat kat sini ya. Kita akan buat tempat untuk kita memasukkan pucuk-pucuk ini nanti ya. Okey. Tunas-tunas sini ataupun ranting ini ke bahagian akar ni. Ini kita melakukan sambungan bahagian tepi ya teman ya. Okey.
atasnya. Okey. Kita buat atas ni hujung. Pastikan anda membuat pembelahan sebelah tepi ya teman, jangan tengah-tengah ya. Tepi. Jika anda melakukan di tengah-tengah, maka kombium tidak akan bertembur ya. Jadi bila kombium tidak bersentuh teman, ini akan menyebabkan sambungan tunas anda ataupun sambungan cicip anda teman tidak akan tumbuh ya. Pastikan anda membelah bahagian tepi ni ya, bahagian tepi akar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belah ya. Contoh ya teman-teman, nampak? Pi ya. 1, kita buat 2. Okey, macam tu. Nampak? Contoh ya. Belah tepi ni. Kemudian kita ambil tadi, kita masukkan ke sini. Bismillah. Nampak tak? Macam tu. Kita masukkan macam tu. Nampak ya? Masukkan ke sini. Lepas tu kita ikat nanti macam tu. Tempat kita tambah sikit lagi. Biar panjang dalam sikit. Okey, macam tu. Kita masukkan tadi ya. Tunas tadi. Macam tu. Lepas tu kita ikat nanti ya. Kita tambah satu lagi. Kita buat 2 ya. Kita buat 2 untuk satu akar. Ini tadi. Macam tu. Ingat teman, nampak? Tu ya. Belah macam tu. Nampak? Okey, macam tu ya. Okey. Kemudian kita masukkan tunas tadi. Kita masukkan ni ya. Pastikan kombium teman saling bersentuhan ya. Itu yang paling penting sangat. Tu, nampak? Macam tu. Macam tu. Nampak eh? Kita masukkan macam tu. Nampak? Lepas tu kita cut. Okey, macam tu. Kita cut. Untuk mengikat, teman-teman boleh menggunakan tali, ya, getah es krim, apa-apa saja yang teman yang anda boleh gunakan untuk mengikat ya. Yang penting boleh digunakan untuk mengikat. Pastikan teman-teman mengikat dengan ketat ya. Jangan sampai terjatuh ya teman ya. Penting. Okey, macam tu ya. Teman, pastikan ia tidak bergoyang ya. Macam tu. Nampak? Pastikan ia tidak bergoyang ya. Terikat, rapat dan rapi. Okey, kita teruskan yang kedua. Baiklah teman-teman ya, kita sudah pun selesai melakukan sambung ya. Ini adalah sambung sisip teman menggunakan akar daripada pokok bugambir dan juga menggunakan stek daripada ranting ataupun cabang pokok bugambir ya, ataupun tunas pokok bugambir. Ini ada 3 teman, 3 bahagian batang.
Kemudian teman-teman, sekarang kita akan ke proses seterusnya. InsyaAllah teman ya. Kita akan ke prosesnya. Sekarang apa yang kita lakukan ya teman-teman ya. Kita ambil bawang putih teman ya. Bawang putih ataupun bawang merah. Boleh saja, tidak perlu teman. Penting Anda dapat mencari bahan tersebut ya. Di sini saya menggunakan bawang putih ya teman. Sebagai pembantu pertumbuhan akar atau pemerasan akar ya. Ini adalah bahan semula. Jadi teman, sangat sesuai untuk dijadikan sebagai bahan perasan akar. Membantu mempercepatkan pertumbuhan akar pada akar bougainville kita. Walaupun ini adalah akar ya teman, kita juga tidak menjadi masalah teman untuk menggunakan bahan perasan akar lagi juga ya. Untuk membantu mempercepatkan tumbuh akar-akar baru ke sini. Kita oles ya teman. Kita oles bawang putih ini pada bagian yang kita sayat tadi. Ingat teman, ini adalah akar ya. Ini adalah akar ya. Akar daripada pokok bougainville. Okey. Kita oleskan pada bagian akar yang kita lakukan penyayatan tadi. Ini adalah untuk membantu mempercepatkan lagi proses tumbuhnya keluar akar-akar baru nanti ya. InsyaAllah. Kita sapu ya. Kita oleskan pada bagian kita sayat tadi. Ini adalah merupakan satu teknik ataupun tips teman ataupun cara ya untuk kita membantu akar bougainville ini mengeluarkan akar yang baru nanti. InsyaAllah. Okey, lepas tu kita biarkan sekejap. Sekarang kita akan teruskan ke proses seterusnya teman. Okey, sekarang teman-teman apa yang kita perlu lakukan adalah teman, kita akan menyediakan media tanam ya teman. Kita akan menyediakan media tanam untuk kita menanam stek sama sisip dengan menggunakan akar pokok bougainville ini. Okey, pertama kali teman, kita sediakan pot ya. Sini Anda juga boleh menggunakan apa saja bekas yang teman, yang penting Anda boleh gunakan untuk menanam stek akar ini nanti ya teman ya. Okey, kita masukkan media tanam. Di sini saya menggunakan tadi teman ya. Bahan media tanam terdiri daripada tanah subur. Okey, kita masukkan tanah subur dulu. Saya menggunakan tanah subur dua bahagian teman. Okey. Kemudian kita masukkan, saya juga menggunakan tanah bakar sampah satu bahagian. Dan saya menggunakan satu bahagian kokopit ya teman. Okey. Okey, untuk media tanam teman, apa yang penting di sini adalah teman ya, pastikan media tanam tersebut bersifat poros dan gembor teman, itu sangat penting. Pastikan media tanam yang Anda gunakan bersifat poros dan gembor ya. Ingat ya teman, media tanam yang bersifat poros dan gembor. Nah, di mana di sini saya menggunakan kokopit, juga merupakan salah satu bahan media tanam yang mempunyai sifat poros ya teman ya. Dan juga tanah subur ya teman. Tanah subur juga mempunyai sifat poros dan gembor. Sekiranya Anda tidak mendapatkan ataupun agak sukar untuk mendapatkan kokopit ya teman, Anda juga boleh menggunakan sekam padi ya teman, sekam padi ya, sekam mentah boleh juga ataupun sekam bakar pun boleh juga. Okey, oleh kerana saya sudah kehabisan stok sekam padi teman, saya menggunakan kokopit saja ya, sebagai ganti daripada sekam padi ya. Okey, apa yang penting teman, pastikan media tanam tersebut media tanam yang mempunyai sifat yang poros dan gembor. Kenapa poros teman? Sudah pasti ya, ia akan membantu mengelak berlakunya air tergenang di dalam pot ini. Dan apabila berlakunya air genang di dalam pot ini ataupun terdapatnya lebihan air di dalam pot ini boleh menyebabkan bahan stek kita ini nanti teman, kita tanam ni akan busuk, memburuk dan kemudian mati. Maka stek kita pun tidak akan berhasil ataupun tidak akan tumbuh ya. Ingat teman, pastikan Anda menyediakan bahan media tanam yang gembur dan bersifat poros. Okey. Mengapa juga poros teman? Kerana memudahkan penggalian air, itu pentingnya. Dan mengapa media tanam itu mesti poros gembur teman? Gembur ini adalah bertujuan untuk memberikan ruang oksigen dan udara kepada media tanam tersebut. Kenapa teman perlukan oksigen ataupun udara dalam media tanam? Ini adalah untuk membantu proses pertumbuhan akar baru ya teman. Apabila media tanam Anda yang gunakan itu mempunyai sikap penggembor teman, ia akan menyediakan banyak oksigen di dalam media tanam tersebut. Jadi apabila terdapat banyak oksigen di dalam tanam tersebut dan di dalam media tanam tersebut, ini akan memberi ruang
kepada akar yang tumbuh baru dengan mudah tumbuh dengan lebih banyak teman, kerana cukupnya oksigen. Okey, untuk membantu proses pertumbuhan akar-akar baru. Ini sangat penting teman. Ingat ya, dua ciri yang perlu anda pastikan terdapat pada bahan yang anda ingin gunakan sebagai media tanam tadi ya. Okay, ingat, bersifat poros dan gembur. Okey. Anda boleh menggunakan sekam juga boleh ya. Boleh menggunakan kupit juga boleh, tanah subur juga boleh teman. Yang penting tanah itu berpasir sedikit teman ya. Okey. Ini adalah media untuk anda menanam stek daripada akar pokok bugenvil. Ingat teman, walaupun stek daripada akar, stek daripada cabang, stek daripada batang ataupun daripada hasil dongkelan teman, pastikan anda menggunakan media tanam yang bersifat poros dan gembur. Ingat ya. Itu yang penting, poros dan gembur. Okey. Kemudian teman-teman, apa yang kita perlu lakukan sekarang ialah kita akan siram dulu teman. Kita siram dulu media tanam ni. Kemudian baru kita akan masukkan stek akar nanti ya. Kita siram dulu. Kenapa kita perlu menyiram teman? Ini adalah untuk membantu memadatkan media tanam ni ya. Apabila media tanam padat teman, jadi stek kita ini nanti tidak akan bergoyang ya. Itu kita perlu menyiram dulu. Okey, pastikan anda menyiram basah 100% teman. Media tanam ini pastikan anda menyiram basah 100% ya. Okey, kenapa mesti basah 100% teman? Ini adalah kerana kita tidak akan melakukan penyiraman selama 5 hingga ke 1 minggu teman, 7 hari ya. Kita tidak akan melakukan penyiraman selama 5 hingga ke 7 hari ataupun seminggu ya teman. Ini tergantung macam mana teman, kita akan melakukan penyiraman semula apabila kita mendapati media tanam ini sudah terlalu kering teman. Ya, sudah terlalu kering barulah kita melakukan penyiraman semula. Itu pun dengan kadar yang sedikit mungkin kita menyiram pada bahagian stek kita saja teman. Mungkin kita menggunakan lebih kurang dalam 5 ml air macam tu, ataupun boleh menggunakan turung botol saja teman. Boleh menggunakan turung botol saja. Try teman-teman. Anda menggunakan turung botol macam ni ya. Letak air dalam turung tu, siram dekat pangkal stek kita. Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan sekiranya anda menggunakan terlalu banyak air teman, mungkin menyebabkan nanti akar ini akan membusuk ya. Kerana terlalu basah media tanam, akar akan menjadi busuk dan akan menyebabkan stek kita ini mati. Okey. Sekarang teman, apa yang kita perlu lakukan ialah teman, kita terlebih dahulu kita buat lubang dulu teman-teman ya. Kita buat lubang dulu dekat media tanam ni. Kenapa kita perlu berlubang? Ini adalah untuk mengelakkan bahagian bawah ataupun pangkal akar ni teman. Apabila kita tidak melubang, apabila kita mencucukkan stek akar kita dalam media tanam ni, mungkin akan berlaku kerosakan di sini. Apabila berlaku kerosakan di sini teman, ini mungkin boleh menyebabkan lambatnya tumbuh akar nanti. Jadi kita perlu membuat lubang bertujuan untuk mengelakkan kerosakan pada pangkal yang kita sapu dengan bawang putih tadi. Okey, kita buat lubang ya. Bismillah. Macam tu. Bismillah. Macam tu kan? Mudah kan? Itu kita padatkan sedikit. Okey, macam tu. Nampak tak? Okey. Ambil satu lagi. Bismillah. Itu ya. Mari kita masukkan. Nampak? Lepas tu kita padatkan. Satu lagi. Bismillah. Kita masukkan. Macam tu. Nampak kan? Lepas tu kita padatkan. Okey, dah. Kita padatkan. Okey. Salah satu tip ataupun cara yang anda boleh lakukan apabila anda takut ataupun bimbang teman, bahan stek kita ini akan bergerak ataupun bergoyang. Jadi kita boleh menggunakan batu bata ya sebagai bahan untuk kita menganjal ya. Jadi untuk menyokong agar bahan stek kita ini tidak bergoyang ya teman. Kita letakkan batu ya teman untuk membantu agar bahan stek kita ini tidak bergoyang ya. Kenapa ini perlu? Ini adalah sangat penting ya. Apabila bahan stek kita bergoyang teman, ini boleh mengganggu pertumbuhan akarnya. Jadi kita meletakkan batu macam ini sebagai penyokong ya teman, agar bahan stek kita tidak bergoyang. Okey. Macam tu. Kita boleh buat macam tu ya. Okey, macam tu ya teman ya.
Jadi sekarang apa yang kita perlu lakukan ialah teman, kita akan meletakkan bahan stek dekat akar pokok bougainville kita ni teman, juga sambungan daripada pucuk ni teman ya. Kita letakkan di tempat yang teduh daripada cahaya matahari dulu ya. Sehinggalah kita nampak nanti tumbuhnya tunas-tunas baru ataupun pucuk-pucuk baru daripada tunas-tunas ataupun pucuk yang kita lakukan penyambungan sisip ini. Ini adalah sambung sisip teman ya. Salah satu teknik kita mendapat pokok bougainville ya, dengan cara sambung sisip macam ni. Okey, ini adalah satu cara teman yang kita boleh lakukan untuk kita mendapat bahan untuk kita jadikan sebagai bonsai daripada akar pokok bougainville dan juga ranting ataupun pucuk daripada pokok bougainville ini. Kita lakukan penyambungan sisip ya. Ini dikatakan sambungan sisip. Okey. Lepas tu teman, apa yang anda perlu lakukan ya? Jangan menyiram dulu ya. Jangan menyiram dulu media tanam ini biar sampai 5 ke 7 hari ataupun seminggu teman. Jangan melakukan penyiraman dulu. Apabila anda sudah pasti nanti teman, keadaan media tanam ini kering ya. Bagaimana ya teman untuk mengetahui bagaimana media tanam ini? Teman-teman boleh memegang ya. Kalau terlalu kering, okey, boleh melakukan penyiraman. Ingat ya, jangan membiarkan sampai terlalu kering ya. Pastikan media tanam ini sentiasa dalam keadaan lembap. Okey, apabila sudah cukup masa 7 ataupun lebih daripada 1 minggu ya teman, anda cek bagaimana keadaan tanam. Apabila kering ya teman, terutamanya bahagian pangkal, bahagian yang kita lakukan penanaman ini teman, siram menggunakan air bersih ya. Jika boleh gunakan air hujan ya teman, ataupun air sumur ya boleh. Okey, gunakan penutup botol macam ni, letakkan air dalam penutup botol ni dan siram pada bahagian stek kita ni ya. Kita siram bahagian tu saja. Okey, bahagian lain tak perlu kita basahkan sangat. Jadi kita menjaga kelembapan bahagian stek kita ni tadi saja. Okey teman. Okey, itu adalah perkara yang anda perlu lakukan apabila anda sudah melakukan menanam stek sambung pucuk daripada menggunakan akar pokok bougainville dan juga stek ini tunas daripada bougainville ya. Itu adalah yang anda perlu lakukan perawatan. Dan apabila anda sudah mendapati nanti teman sudah keluar tunas baru ya, pucuk baru keluar, bolehlah anda mula meletakkan stek anda ni di tempat yang terkena cahaya matahari pada waktu pagi dulu ya. Anda boleh letakkan 1 jam dahulu, lepas tu letak kemudian di tempat terlindung terteduh semula, lepas tu besoknya lagi letakkan lagi sejam macam tu, perlahan-lahan ya teman, perlahan-lahan sehinggalah stek ini nanti sudah mempunyai banyak daunnya. Barulah boleh diletakkan di kawasan lapang ataupun di kawasan yang terdedah dengan cahaya matahari yang penuh ya. Dari pagi sampai sore sekurang-kurangnya 70 hingga 80% cahaya matahari. Okey. Baiklah teman, sekarang kita lihat dulu ya bagaimanakah salah satu hasil penyambungan pucuk menggunakan pokok bougainville Singapura dengan akar juga teman. Saya telah lakukan pada beberapa masa dulu. Kita tengok dulu ya. Baiklah teman, ini adalah hasil teman, salah satu daripada hasil yang saya lakukan beberapa bulan yang dulu. Ini hasilnya, ini adalah pucuk daripada pokok bougainville dan juga akar ya teman. Ini akar daripada pokok bougainville lain. Ini adalah pucuk daripada tunas pokok bougainville Singapura dan ini adalah akar ya teman, akar daripada pokok bougainville yang biasa. Nampak teman? Itu adalah bekas sambungnya ya, bekas sambungnya. Nampak? Ini adalah bekas sambungnya teman-teman. Ini adalah bekas sambungnya. Ni. Okey, nampak kan? Tu. Itu adalah bekas sambungnya. Okey. Nampak? Itu. Ini adalah bahagian satunya. Ini asalnya. Jadi keluar pucuk baru belah tepi ni. Nampak? Ini adalah yang lamanya. Dia stek teman-teman dan tumbuh batang tunas dekat sini, keluar ke atas. Jadi sekarang inilah hasilnya. Okey, teman, insya-Allah ya teman, sekiranya anda melakukan dengan cara yang saya telah kongsikan kepada anda tadi, insya-Allah anda akan dapat memiliki hasil stek cambungan sisip ataupun cambungan tunas dengan menggunakan tunas daripada pokok bougainville Singapura dan juga akar ya teman, akar pokok bougainville biasa. Ini adalah hasilnya. Yang penting teman, pastikan anda melakukan
perawatan yang betul ya, menggunakan media tanam yang betul. Ingat tadi teman, media tanam mestilah menggunakan media tanam mempunyai sifat poros dan gembur, itu yang penting. Lepas tu, apa yang paling penting sangat dia, pastikan anda melakukan masa penyambungan ini teman, pastikan kombium itu kedua kombium daripada tunas ini teman, dan juga daripada akar ini teman, pastikan betul-betul melekat dan merapat ya teman, itu penting. Pastikan kedua kombium dari bahagian tunas ni dan juga akar ni teman, pastikan ia betul-betul melekat ya, merapat, jangan merenggang. Sekiranya berlaku kerenggangan ya teman, ia tidak akan tumbuh ya, ia akan mati. Okey. Ini adalah contoh ya teman. Jadi saya doakan anda akan berhasil ya teman, juga mendapat jenis cantuman tunas daripada pokok bougainville Singapura dan juga akar bougainville biasa macam ni teman, insyaAllah. Yang penting anda mengikuti perkongsian langkah-langkah saya telah kongsikan tadi kepada anda dengan cara yang betul. Okey, insyaAllah anda akan mendapat hasil macam ni. Okey. Baiklah teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian daripada saya kali ini. Mudah bermanfaat teman. Seperti biasa teman, sekiranya merasakan perkongsian daripada saya ini bermanfaat untuk anda, silakan klik tombol subscribe dan tekan tombol loceng supaya anda menjadi orang yang pertama sekali akan dapat mengikuti perkongsian terbaru daripada channel saya itu. Ya, ini channel Nazair Abdul. Teman, insyaAllah teman, saya mendoakan semoga anda juga berjaya teman, mendapat hasil yang sama seperti yang saya telah peroleh ini ya. Dan insyaAllah kita doakan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, saya kongsikan kepada anda pada kali ini akan menghasilkan sebuah cantuman yang akan tumbuh insyaAllah. Nanti teman saya akan kongsikan kepada anda ya teman, bagaimana hasil daripada campuran tunas pokok bougainville ni dengan akar pokok bougainville ini ya teman. Okey, baiklah teman, ingat ya, ini adalah satu cara kita membuat bonsai daripada pokok bougainville kertas, iaitu dengan menggunakan bahan akar pokok bougainville dan juga tunas daripada pokok bougainville. Baik teman, semoga manfaat. Cukup sampai setakat ini dulu pada perkongsian kali ini. Seperti biasa teman, bagi anda tu yang masih lagi belum subscribe, silalah subscribe ya, kerana subscribe itu gratis, gampang dan mudah. Marilah kita sama-sama berkongsikan ilmu yang manfaat. InsyaAllah kita juga akan mendapat manfaatnya. Dan sekiranya anda memiliki pertanyaan ataupun cadangan ya teman, sila tulis di ruang komen ya. InsyaAllah saya akan menjawab segala pertanyaan anda. Dan terima kasih sekali lagi untuk anda semua kerana sudi mengikuti perkongsian saya pada ini dari mula hingga selesai. Baik teman, seperti biasa, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama bersalawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Jom kita sama-sama bersalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik teman, cukup sampai sini dulu. Salam bonsai. Salam satubi. Assalamualaikum. Bye-bye.